tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera semua. Bersama lagi dengan hari ini Cikgu Hairul. Okey, hari ini tajuk kita, apa yang kamu akan belajar adalah berkenaan dengan pantun dan tulisan berangkai. Jadi kita mengambil dua muka surat hari ini, muka surat 3 dan 4 dalam buku teks dan juga buku aktiviti. Kita akan tengok lagi muka surat berapa yang awak kena buat. Okey, cikgu nak terangkan tentang hari ini pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat dan jenis pantun Okey, tengok dulu di muka surat yang berkenaan ni, muka surat 4. Indahnya pantun. Yang ini awak kena baca semua Yang ni awak kena baca. Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat SK Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Okey. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Okey, pantun merupakan budaya peninggalan nenek moyang kita Okey, bahasa pantun indah dan santun. Kita tengok pula yang kedua. Nabila pula Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Okey, ni maksud dia dalam maksud dia mendalam. Kita kena tengok dulu apa maksud. Kita tengok maksud dia. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Okey. Yang keempat, dalam taman berbunga tanjung, persopan santun dipetik sidara, meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Okey, ni mengenal pasti dan menyelesaikan maksud pantun. Okey. Maksud pantun di sini kita tengok Yang lain ni kita tengok pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek moyang. Maksud dia pantun ni adalah warisan daripada nenek moyang kita yang patut kita jaga pusaka yang tak ada nilai, tak ternilai kalau kita bandingkan dengan emas, dengan duit dan sebagainya. Okey, yang kedua kita ambil yang dia punya maksud indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Okey, maksud dia kata-kata dalam pantun tu sangat indah bahasa pantun ni indah dan kita disuruh bersopan santun. Okey. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri jangan dilupa. Okey, maksud dia pantun Melayu ni tinggi dia punya bahasa dia dan jati diri kita janganlah kita lupa. Maksud dia kita ni orang Melayu, ada pantun kita sendiri, ada budaya, kita kena jagalah dengan baik supaya tak tenggelam zaman Okey, meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Okey, yang ni maksud dia walaupun zaman berzaman, okey, kita kena pelihara lah, kita kena sanjung, kita kena bangga dengan kita punya pantun. Okey, jagalah tradisi kita supaya dia tak hilang generasi akan datang akan kenal pantun ni Okey, itu maksud dua pantun ni yang dia buat tanda garis ni Okey, yang seterusnya muka surat ni sebelah ni cikgu masukkan terus sebab senang buku aktiviti 2 muka surat 3. Yang ni yang lupa buat Okey, seberang jalan nampak merpati, ternampak rusa juga si angsa, ketupat kuih bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Okey, terdapat pelbagai jenis makanan tradisional mengikut pelbagai kaum. Maksud pantun ni Okey, yang seterusnya cikgu nak awak buat sendirilah nanti. Indahnya cahaya permata baiduri, nampak serasi dipakai sidara, congsang kebaya juga sari, busana tradisi harus dipelihara. Okey, congsang, kebaya dan juga sari ini maksud dia merangkumi 3 bangsa, pakaian 3 bangsa. Jadi apa dia nak daripada pantun ni awak kena fikirkan Okey, cikgu nak awak fikirkan maksud pantun tu. Okey, awak buat nanti dalam 1, 2, 3 Kuning bunga buah pria, ungu menawan bunga lemuni, tarian singa, joget dan boria, tetap menawan sehingga kini. Okey, ini tentang tarian Tarian. Okey, tarian merangkumi juga 3 bangsa utama di
Malaysia ni, kaum lah, maksudnya kaum Cina, India, Melayu, Cina, India lah. Okey, yang diambil yang majoriti lah Okey, seterusnya, hendak ke kota tempuhi paya, naik pedati lalui titi, budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semak di hati. Jadi ini berkenaan dengan budaya budaya kita. Maksudnya Malaysia ni penuh dengan budaya yang berwarna-warni lah, macam-macam kaum adat resam dan sebagainya, dan jadikanlah identiti. Maksudnya kita kena jaga. Kalau orang Melayu, kita jaga kita punya ni, dan kita kena hormat budaya orang lain jangan kita cakap budaya ni tak elok, budaya orang kita kena jaga jugalah. Okey, yang seterusnya, ni kita pengenalan pantun. Hari ni cikgu nak tengok pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Sebenarnya ada 6 pantun 6 kerat. Okey, ada berbalas pantun, ada pantun berkait dan sebagainya Jadi kita tengok jenis pantun. Okey, apa itu pantun Pengenalan pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa dituturi dan dikarang serantau Nusantara di Asia Tenggara. Bukan Malaysia aja ada Indonesia, ada Thailand dan sebagainya, negara lain ada terutamanya bahasa Melayu. Jadi orang Melayu ni dulu luas dia punya ni, dekat Thailand pun ada orang Melayu, dekat Indonesia pun ada orang Melayu, dan dekat mana-mana pun ada orang Melayu Okey, kita tengok ia paling ringkas dan asasnya terdiri daripada 2 baris yang mempunyai ikatan berirama dan mempunyai sebutan yang sama di hujung. Yang kita tengok ni, ni pantunnya. Kalau buat baca sini, daun seduduk, daun semalu, marilah duduk, janganlah malu. Ni dia punya ni berirama dan juga dia mempunyai sebutan yang sama. Lu dengan lu juga, semalu dengan malu. Nampak? Okey. Bawah apa nama? Garamnya, ragamnya. Pahat, nasihat. Selasih, bersih. Nampak? Sih. Okey. Mempunyai sebutan hujung sama, baris-baris ini pula dikumpulkan menjadi 4. Okey, ini 4 pantun 4 kerat Okey. Ada 6, boleh dikumpul menjadi 6 ataupun 8 baris. Jarang terdapat pantun melebihi 8 baris, dan pada kebiasaannya pantun terdiri daripada 4 baris. Paling mudah pantun 2 baris dan 4 baris lah. Pantun terbahagi pada 2 bahagian sama banyaknya rangkap, iaitu bahagian pembayang dan diikuti pula dengan bahagian maksud. Okey, contohnya daun seduduk, daun semalu. Ini pembayang. Maksud dia marilah duduk, janganlah malu. Itu dia punya maksud pantun. Kalau yang ni pula, sahabat adalah ibarat butir-butir pasir di tepi pantai. Sahabat sejati adalah ibarat mutiara di antara butiran pasir itu. Okey. Okey, kita tengok tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Cikgu ambil yang kedua ni lah, senang sebab kita pernah dengar ni. Tuai padi antara masak ni, esok jangan layu-layuan. Maksud dia itu adalah pembayang. Apa dia nak bagi tahu maksud dia? Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Maksud dia ni kan pantun berkasih sayang lah maksud dia Jadi dia nak kita orang yang jauh daripada keluarga dia apa semua. Okey, pasangan suami isteri yang jauh, mungkin kekasih dan sebagainya, dia tengok intai kami antara nampak ni maksud dia berhubunglah melalui jauh, melalui surat, WhatsApp dan sebagainya, supaya jangan rindu kemudian hari Okey, kita tengok jenis pantun pula. Jenis pantun agama. Yang ni nasihat agama lah banyaknya. Pantun agama ni berkaitan dengan agama, ulama, Al-Quran, baca apa semualah, baca Al-Quran dan semuanya Pantun budi ni tentang pantun mengenang budi lah. Okey, macam Gunung Daik cabang 3 tu, Pulau Pandan Jawa Tengah, budi baik dikenang juga tu. Itu dia punya tu lah, dia punya pantun Okey, pantun jenaka ni maksud dia pantun yang kita dengar dia lucu. Dia ada jenaka lah dalam dia. Dan pantun percintaan ni biasalah orang cerita yang macam ni lah, tuai padi antara masak ni. Okey dan pantun perpisahan. Itu ni agak sedih lah bila kita dengar Jadi majlis perpisahan ke, ataupun antara 2 orang sahabat ke, kekasih ke apa antara anak dengan ibu yang nak, contohnya anak dia nak pergi merantau, dia akan bagilah pantun ni perpisahan. Banyak lagi lah pantun-pantun lain Okey, jadi cikgu nak awak cari sendiri pantun-pantun tu. Nanti ada masa kita akan bincang berkenaan jenis-jenis pantun, tapi hari ni kita nak tengok maksud pantun je.
Okey, yang seterusnya cikgu nak masuk lagi berkenaan dengan menulis tulisan berangkai. Okey, teratak warisan. Awak boleh baca sini. Dia tulis ni, Hanis telah menulis alamat rumah mereka dalam bentuk tulisan berangkai. Dia memberikannya kepada Pak Karim untuk diukir. Yang ni muka surat 5 buku teks jilid 2 Teratak warisan 301. Nampak tulisan dia bersambung. Cikgu dah pernah ajar awak dulu tulisan berangkai ni dah banyak kali. Nanti cikgu nak tengok hasil dia, awak buat macam mana Menulis frasa dengan menggunakan tulisan berangkai. Okey, kita tengok apa tu frasa, kita dah belajar dulu. Okey, tulis frasa yang cetak dengan tebal dengan tulisan berangkai, kuih tradisional. Okey, ambil ni, sahabatku Indrawati. Ini adalah tulisan berangkai Okey, tulisan berangkai ni nanti ni buku aktiviti. Awak kena buat dalam buku, kalau boleh buku tata bahasa ataupun awak boleh tulis benda ni. Ataupun lebih elok awak tulis dalam buku nombor 9 buku tulisan cantik tu. Okey, sahabatku Indrawati ni tulis tulisan berangkai. Tempoh hari tulisan berangkai. Gula kabung pun sama ni, sepanjang tahun, foto onde-onde, coretan saya, semuanya tulisan berangkai Okey, awak boleh buat dalam buku tata bahasa. Okey, muka surat 4 ni buku aktiviti Jangan salah pula, buku aktiviti jilid 2. Awak boleh tengok dalam tu. Okey, yang seterusnya cikgu nak beritahu yang tu lah, berkenaan dengan tu supaya awak faham apa yang kita nak kena buat nanti. Okey, tulisan berangkai ni tulisan yang bersambung dan tulisannya awak tengoklah cantik Tulisan bersambung ni tak semestinya awak ikut yang ni. Awak boleh buat awak punya tulisan berangkai sendiri. Okey, yang macam kita dah belajar dulu. Jadi cikgu nak awak buat macam tu lah nanti. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Okey, cikgu harap awak dapat belajar dengan baik Okey, terima kasih semua.